petang ini yang akan mengendalikan sidang media khas yang akan dijalankan oleh Jananik dan juga peguamnya. Dan sebelum itu saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan media yang sekarang ini berada di Google Meet, yang sedang menyaksikan kita juga dan sedang mendengarkan kita juga secara langsung ketika ini. Sekali lagi saya nak mohon maaf di atas kelewatan kami, di atas masalah teknikal yang berlaku sebentar tadi. Maafkan kami. Okey, baiklah, sebelum kita nak memulakan sidang media khas ini, terlebih dahulu saya nak memperkenalkan bersama-sama dengan saya pada petang ini. Di sebelah kanan saya di hujung sekali adalah Encik Ben Shazmin selaku Peguam Bela dan Peguam Cara dari Tan Norizan and Associates. Selamat datang. Dan juga Jananik sendiri yang akan memberi penjelasan lebih lanjut berhubung dengan apa yang berlaku sepanjang minggu ini sebenarnya. Seperti yang sudah viral, seperti yang hangat diperkatakan di social media, membangkitkan dua isu. Yang pertama berkenaan dengan isu video yang kembali ditularkan, yang mana video itu telah dimuat naik pada 2018, membangkitkan seorang penyanyi K-pop yang telah meninggal dunia, kemudian kembali ditularkan baru-baru ini. Kemudian berkenaan dengan isu penggunaan nama anggota kumpulan K-pop juga, Blackpink, yang seperti yang semua sedia maklum, yang menggunakan perkataan yang dianggap mungkin keterlaluan di kalangan peminat. Dan perkara ini akan dijelaskan sebentar saja lagi. Dan tanpa mengelengahkan masa, saya nak menyerahkan sesi sidang media ini kepada Peguam Janda terlebih dahulu, iaitu Encik Ben Shazwan. Persilakan. Terima kasih. Pertama-tamanya saya jelaskan ya. Insiden kekecohan yang berlaku melibatkan anak buah saya, Jananik, bermula apabila terdapat pengguna sosial media di aplikasi TikTok yang memuat naik semula sebuah video yang telah dirakam 3 tahun lepas pada Januari 2018 oleh pengguna media sosial lain. Pada waktu itu, anak buah saya telah pergi ke sebuah salon rambut untuk mewarnakan rambut beliau. Ketika rambut Jananik berwarna perang, beliau diajukan dengan soalan, "Ini yang mati bukan?" Dalam keadaan pada waktu itu yang hingar-bingar dengan bunyi mesin hair dryer, dengan bunyi mesin hair steamer, Jananik pada waktu itu tak dapat mendengar dengan jelas. Beliau merasakan soalan itu mempersendakan diri beliau sendiri. Maka beliau hanya membalas dengan mentertawakan jenaka yang dikenakan pada dirinya itu. Video yang tersebar di media sosial pada waktu itu telah menimbulkan kekecohan di kalangan peminat K-pop apabila insiden tersebut dikaitkan dengan kematian seorang bintang K-pop terkenal, mendiang Jonghyun, yang meninggal dunia pada Disember 2017. Susulan daripada itu, permohonan maaf telah pun dibuat kerana insiden tersebut adalah tanpa niat untuk mempersendakan kematian mendiang Jonghyun maupun kematian sesiapa, di mana kenyataan maaf Jananik adalah bertarikh 6 Januari 2018. Meskipun permohonan maaf telah pun dibuat dan insiden ini telah berlalu lebih dari 3 tahun, video tersebut sekali lagi menimbulkan kekecohan apabila ia tular di media sosial baru-baru ini berserta caption-caption yang provokatif. Sekali lagi, Jananik telah membuat permohonan maaf dan memberikan penjelasan. Meskipun salah tanggapan di kalangan penonton video dan kekecohan yang ditimbulkan tidak diakibatkan daripada tindakan beliau. Penjelasan dan permohonan maaf tersebut dilakukan menerusi rakaman video berdurasi sekitar 11 minit yang telah dimuat naik bagi menerangkan situasi yang sebenar sebagaimana saya terangkan sebentar tadi. Setelah video penjelasan tersebut dimuat naik, Jananik kemudiannya menerima kecaman apabila permohonan maaf tersebut dikatakan tidak dilakukan secara ikhlas serta merujuk kepada mendiang Jonghyun sebagai si mati. Dalam video tersebut, Jananik merujuk kepada mendiang Jonghyun dengan kata ganti nama si mati adalah bagi mengelakkan kesilapan dalam sebutan. Ini juga saya nyatakan di sini, perkataan si mati adalah kata ganti nama
yang digunakan secara meluas, terutamanya dalam prosiding dan perintah mahkamah, bagi merujuk kepada individu yang telah meninggal dunia secara sopan dan rasmi. Oleh itu, saya menyatakan kepada semua bahawa tindakan anak buah saya, Cik Janani, yang dilihat sedang ketawa dalam video tersebut bukanlah mempersendakan mana-mana individu, apatah lagi mempersendakan kematian mendiang Jong Hyun sebagaimana dituduh dan disebarkan secara meluas. Anak buah saya berharap penjelasan ini akan memberhentikan sebarang penyebaran tuduhan di masa kini serta di masa hadapan sekiranya video tersebut kembali menjadi tular. Ekoran insiden kekecohan tersebut, Janani telah menerima kecaman daripada pengguna media sosial termasuk ugutan bunuh, ugutan jenayah, fitnah dan tuduhan palsu. Beberapa laporan polis telah pun dibuat dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan yang boleh dijatuhkan hukuman denda serta penjara sehingga 7 tahun jika sabit kesalahan. Perkara ini juga sedang dalam siasatan pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, terutamanya dalam mendapatkan identiti pemilik akaun yang menggunakan nama samaran. Dalam pada itu, pihak kami selaku Pengacara Cik Janani juga sedang dalam proses memfailkan tuntutan di mahkamah di bawah Akta Fitnah 1957 terhadap pengguna-pengguna media sosial yang dikenal pasti kerana menyebarkan fitnah yang mengakibatkan kerosakan reputasi serta perniagaan anak buah kami bagi menuntut bayaran pelepasan terhadap kerugian yang dialami. Okay, itu dia penjelasan daripada peguam yang mewakili Jannah berkenaan dengan isu yang ditularkan semula baru-baru ini, yang mana video itu sebenarnya telah dimuat naik kali pertama pada 2018 dan yang mana sebenarnya penjelasan kali pertama Jannah telah pun dibuat di IG Jannah sendiri, juga permohonan maaf membabitkan video itu. Dan sekali lagi sebentar tadi peguam yang mewakili Jannah juga telah menjelaskan sekali lagi berhubung perkara yang telah berlaku. Dan sekarang kita beralih kepada isu yang kedua, yang mana membabitkan penggunaan nama salah seorang anggota daripada kumpulan Blackpink seperti yang telah ditularkan baru-baru ini. Dan sekali lagi saya nak menjemput peguam Jannah untuk menjelaskan perkara ini. Silakan. Berkenaan isu Lisa Blackpink, sebagaimana dikatakan, Janani turut menerima kecaman pengguna media sosial apabila akaun Instagram syarikat produksi milik beliau iaitu Janani Studios telah memuat naik sekeping gambar pelakon Annie Mosha yang melakukan watak Lisa dalam telefilm arahan Janani bertajuk Dallin dengan caption Lisa Blackpink. Caption tersebut adalah merujuk kepada watak Lisa, iaitu satu watak antagonis yang merasakan Janani yang memegang watak Emily's sebagai seorang pesaing. Dalam filem Dallin, Lisa adalah watak seorang remaja perempuan yang menjengkelkan tetapi merasakan dirinya menjadi pujaan ramai. Oleh itu, caption gelaran Lisa Blackpink diberikan bagi membezakan tahap pencapaian dan penerimaan yang tidak layak untuk disamakan dengan Lisa Blackpink yang jauh lebih tinggi. Ia sama sekali tidak memburukkan nama Blackpink, tetapi adalah satu penghargaan kerana watak Lisa yang sedemikian dilihat sebagai seorang yang tidak layak untuk disamatarafkan dengan Lisa Blackpink. Malahan dalam filem tersebut juga, ianya menghargai kumpulan Blackpink dan K-pop culture dengan adanya watak Kak Jennie yang dilakonkan oleh Sherry Al-Haddad sebagai seorang peminat tegar kumpulan Blackpink. Okey, dia tadi sedikit penjelasan berkenaan dengan isu Lisa Blackpink itu tadi daripada program yang mewakili Jannah. Dan sebelum saya serahkan kepada empunya diri iaitu Jannah sendiri yang akan menyampaikan orang kata apa yang ingin diperjelaskan pada hari ini, sekali lagi saya mohon kepada mereka yang sedang menyaksikan kita secara langsung ketika ini untuk sama-sama mendengar apa yang ingin disampaikan dan juga apa yang telah diperjelaskan oleh peguam sebentar tadi berhubung apa yang telah berlaku.
Dan saya serahkan seterusnya kepada Jana untuk penjelasan yang akan dibuat. Okey. Pertama sekali saya nak memberi penjelasan terhadap isu video yang tular tersebut. Tetapi apa yang saya boleh katakan adalah kita telah pun ambil tindakan yang serius, tindakan polis dan masih dalam siasatan, dan memang saya akan mengenakan tindakan undang-undang terhadap individu yang telah memulakan provokasi dan memulakan fitnah terhadap saya. Selebihnya saya tidak akan komen dan ulas tentang isu video tersebut. Untuk isu Lisa Blackpink juga, saya mengambil, saya sebagai pengarah dan juga produser untuk telefilm Talent mengambil tanggungjawab untuk memohon maaf kepada semua yang kerasa hati, tertulis hati akan caption tersebut. Jadi itu je daripada saya. Dan selanjutnya kita akan jelaskan lebih tentang fitnah-fitnah yang telah dikeluarkan oleh pengguna sosial media terhadap saya. Okey, itu dia tadi sedikit daripada Jana. Okey, saya nak tanya berkenaan dengan bila kita cakap pasal fitnah tu kan, dikatakan Jana ada membalas komen daripada pengguna laman sosial yang kononnya Jana mempersendakan teguran daripada seorang ustaz berkenaan dengan penggunaan SIM mati itu. So, mungkin daripada pihak Jana boleh jelaskan tentang ini? Saya terpaksa mengambil serius perkara ini sebab perkara ini ditularkan semula selepas 3 tahun, dan ini melibatkan isu kematian di mana saya tidak akan mempermainkan isu kematian sama sekali. Tidak mungkin datang daripada mulut saya sendiri, dan disebabkan itu saya dituduh sebagai tidak menghormati kematian orang yang bukan Islam. Saya dituduh tidak sensitif akan kematian sesiapa pun, yang mana saya rasa itu bukanlah saya. Jadi di sini saya nak jelaskan tentang statement yang tular selepas saya deactivate akaun saya. Ada ustaz, ada seseorang telah mengeluarkan pernyataan berbaur berkenaan komen yang kononnya Jana ada reply dekat komen seorang ustaz yang menegur Jana untuk tidak mempersendakan orang yang telah meninggal dunia. Dan di sini dia tulis, saya ada reply, ustaz peminat K-pop jangan taksub sangat. Ini saya terpaksa jujur, dan saya memang betul-betul merasa benda ni terlalu menfitnah saya lah. Saya dianiaya kerana ayat ini tidak langsung dikeluarkan daripada saya, tidak dikeluarkan atau dinyatakan di dalam saya punya akaun sosial media. Langsung tidak ada, tetapi saya menerima banyak kecaman atas ayat ini, dan disebabkan itu kita akan terus mengambil tindakan. Dan saya juga menerima beberapa ugutan bunuh yang disebabkan itu saya terpaksa ambil tindakan polis. Okey, itu Jana dah jelaskan berkenaan dengan komen yang dikatakan Jana sendiri tulis, dan Jana dah pun membuat permohonan maaf secara terbuka pada hari ini berkenaan dengan isu Lisa Blackpink itu sendiri. Kemudian peguamnya juga telah menjelaskan dengan lebih lanjut dan juga dengan terperinci berkenaan dengan isu video yang ditularkan sekali lagi, termasuk isu Lisa Blackpink itu. Dan sekarang ini saya buka kepada rakan-rakan media yang sedang berada di Google Meet jika ada sebarang soalan yang ingin diajukan. Saya persilakan rakan-rakan media. Boleh on mic. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ika daripada media hiburan. Saya nak tanya Jana, macam tadi Jana kata ada menerima beberapa ugutan bunuh dan beberapa serangan peribadi. Jadi macam mana, sejauh mana serangan peribadi Jana? Mungkin Jana boleh detailkan? Thank you. Untuk hal tersebut masih dalam siasatan polis. Saya tidak dibenarkan oleh peguam saya untuk
untuk memberi sebarang komen berkaitan isu ini. So mungkin peluang saya Ugutan bunuh adalah satu ugutan jenayah yang sangat serius ya. Perkara ini sekarang masih disiasat oleh pihak polis. Jadi lebih baik untuk kita tidak membuat sebarang komen lanjut. Kita tunggu hasil siasatan dari pihak polis. Kalau ada lagi daripada rakan media? Jana, Fatih dari Pegadaian. Okay, nak tanya pada Jana mengenai laporan polis yang Jana buat pada hari Isnin lalu. Boleh tahu tak mana dan di mana baru polis report itu buat? Saya memang minta maaf sangat. Kalau itu saya memang saya tak ada masalah dengan rakan media. Selalunya saya memang akan jawab je, tapi bila dia dah melibatkan kes jenayah, kita telah membuka kes 506 atas ugutan jenayah. Jadi saya tidak menggunakan untuk memberi sebarang komen. Bahawa status terkini setelah laporan untuk memberikan keterangan kepada pihak polis, which keterangan telah pun direkodkan. Tapi sementara hasil siasatan belum difinaliskan, saya rasa adalah lebih baik kita tidak dealt with the issue in detail. Seterusnya, Jana. okey, mana? Okey, memandangkan Jana terlibat dengan beberapa kontroversi di media, ada juga yang tanya status Jana sebagai pengacara terapi sebab ni ada yang macam netizen juga pengacara terapi tapi selain terpalit dengan kontroversi. So apa komen Jana? Komen saya tidak pernah menganggap menjadi seorang pengacara di politik adalah kebebasan saya untuk mencipta berbagai kontroversi, dan kontroversi ini kadang-kadang datang daripada berbagai pihak, kadang-kadang bukannya tercetus dari diri saya sendiri. Jadi dekat sini saya ingin menyatakan bahawa pihak Melody dan TV3 memahami situasi yang berlaku setelah saya menjelaskan situasi yang sebenarnya. Okey, kalau boleh saya buka satu lagi soalan daripada rakan media. Okey, Assalamualaikum. Roni Kemudian. Ya, silakan Roni. Okey, soalan untuk Jana. Okey, apabila isu ini timbul, anda tak memberi kesan negatif pada kedai awak? Contohnya macam ada tawaran yang terpaksa dibatalkan saat hari ke, atau kamu tak pegang terpaksa dibatalkan, ada tak memberi kesan pada kedai Jana? Seperti yang dinyatakan oleh ketua saya, memang ada memberi kesan. Sebab itu kita mengambil tindakan untuk mengenakan tuntutan pampasan terhadap individu yang telah memulakan provokasi tersebut, sehingga menjadikan isu ini isu yang amat besar dan tidak dapat dikawal oleh pihak saya. Jadi kita akan tetap proceed dengan tindakan undang-undang. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan media yang sudah bertanyakan soalan dan kepada yang sedang menyaksikan kita, yang masih berada yang sedang menyaksikan kita secara langsung seperti ini. Itu dia tadi jawapan daripada Jana, permohonan maaf daripada Jana dan juga daripada peguam Bela Jana sendiri, dan diharapkan perkara ini akan berakhir di sini, dan diharapkan juga selepas ini tidak ada lagi isu-isu berbangkit sama ada daripada pihak Jana sendiri ataupun pihak-pihak lain, dan diharapkan juga perkara ini akan, orang kata, baik-baik saja kan, kita meneruskan kehidupan kita masing-masing dan kita teruskan saling menyayangi antara satu sama lain, kita jaga kita kan. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Encik Ben Syazwin dan juga Jana di atas kesudian untuk meluangkan masa dan juga memberi penjelasan di sidang media khas ini pada hari ini. Dan sekali lagi saya Suriul Mahwatai bagi mewakili Jana dan juga programnya memohon maaf di atas kelewatan kami sebentar tadi. Dan saya rasa okey, sebelum itu sedikit lagi untuk makluman kepada rakan media daripada program Bela Jana. Bagi pihak anak guam saya Jana ni,
serta rangkaian perniagaan beliau iaitu Jananik Studio, Sofia by Jananik dan Lord Fluffy. Saya harap Sejam Media pada hari ini dapat memberikan penjelasan tentang kedudukan sebenar dan isu ini tidak akan dibangkitkan lagi. Kami ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada pihak Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia atas tindakan dan siasatan yang dijalankan. Juga buat rakan-rakan media yang memberikan liputan berkenaan perkara ini. Juga kepada para peminat dan penyokong Jananik dan Jananikers yang sentiasa menyokong dan mendukung kerja Jananik. Saya harap lepas ni kita akan lebih berhati-hati apabila berbuat sesuatu kerana tanpa sedar atau tanpa sedar, tindakan kita boleh actually menjadi satu tindakan jenayah. So, berhati-hati ya. Terima kasih Cik Ben. Tebal punya file tu ada hati-hati kalau ada senarai-senarai tu. Okey, terima kasih Cik Ben dan juga Jana. Saya dah cakap juga tadi, semoga perkara ini akan berakhir di sini. Kita teruskan kehidupan kita masing-masing, kita jalani dengan apa sahaja yang kita buat, kita jaga kita. Dan daripada saya sekali lagi, terima kasih kerana sudi bersama-sama kami untuk sesi secara langsung ini. Dan insyaAllah kita tak nak jumpa lagi lah untuk sesi macam ni. Kita jumpa benda yang lain pula InsyaAllah. Mana tahu jangan nak umum benda lain. Okey, so daripada saya, terimalah. Sarang